Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan tuan-tuan imam dan seluruh barisan kepimpinan masjid, yang disegani para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita semua di dalam rumah Allah. Pada malam ini kita sedang berada dalam satu majlis yang Allah sudah susun, Allah sudah atur dengan baik, yang mana pada majlis ini para malaikatnya berhimpun sehinggalah ke arasy Allah. Beribu-ribu malaikat, cuma kita saja yang tidak nampak. Bersama dengan tuan-tuan juga ada para malaikat yang sedang mengembangkan sayapnya kepada orang yang daripada rumah menuju ke masjid untuk duduk dalam majlis taman-taman syurga. Maka majlis ini dipanggil majlis taman-taman syurga. Orang yang selalu duduk dalam taman-taman syurga, moga-moga di akhirat Allah masukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita duduk dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa taala hantar para malaikat yang banyak, yang ramai. Apa kerja malaikat tadi? Dia kerjanya doa kepada kita, doa keampunan, doakan rahmat. Tuan-tuan duduk majlis ilmu, tuan-tuan dapat keampunan, tuan-tuan dapat rahmat. Balik ke akhirat, terbawa salah silap, pada waktu itu kita harapkan keampunan. Nak taubat tak boleh dah, harapkan Allah ampun. Bila dah balik ke akhirat, bila ditimbang amalan sembahyang, amalan puasa, amalan zikir, amalan Quran, semua pahala Allah timbang. Ada salah, ada kurang pada amalan tu. Solat ada cacat,
Daripada mula takbir sampailah salam, berapa kerat saja boleh ingat Allah, kejap ingat Allah, kejap ingat benda lain. Ada kurang. Ketika kurang itu kita harapkan rahmat daripada Allah. Rahmat Allah ni besar tuan-tuan. Allah ada 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagi ke atas di dunia ni. Kita semua berlindung di bawah satu rahmat Allah, boleh berkasih sayang. Binatang pun boleh sayang kepada ibu dia berkat dengan rahmat Allah. Orang non-Muslim pun rasa berkasih sayang. Ada rasa kesian tengok video orang Palestin, anak kena bunuh, bapak cium jenazah anak dia. Orang non-Muslim tengok pun boleh menangis. Sedih tengok. Tuan-tuan, ni semua tuan-tuan kasih sayang ni di bawah rahmat Allah. Lagi 99 rahmat Allah simpan di akhirat. Balik ke akhirat kita dapat tengok Allah punya kasih sayang ni begitu luar biasa. Allah boleh bagi kepada siapa saja yang Allah kehendak. Ada 2 orang Allah timbang amalannya, 2 orang ni dosanya banyak. Di akhirat ada 2 hamba diceritakan dosa mereka ni banyak. Allah perintahkan kamu 2 orang pergi masuk neraka. Yang seorang masuk neraka berlari dengan laju lari. Yang seorang menuju ke neraka jalan perlahan, tengok belakang. Jalan sikit, tengok belakang. Jalan sikit, tengok belakang. Allah panggil dua-dua. Allah tanya balik, kamu yang seorang ni kenapa bila aku suruh masuk neraka laju sungguh kau lari ya? Begitu laju kau lari ya? Kenapa? Dia kata, ya Allah, dulu ketika hidup di dunia engkau suruh aku buat macam-macam, aku tak buat. Suruh semayang, aku tak semayang. Macam-macam perintah engkau aku tak buat. Tapi sekarang aku menyesal. Sebab tu sekarang ni bila kau suruh aku ambil kesempatan, inilah waktunya aku nak taat kepada engkau. Aku buat sungguh-sungguh, aku lari walaupun aku tahu penghujungnya masuk neraka. Okey. Yang lagi seorang ni, kenapa engkau jalan kejap tengok belakang, jalan kejap toleh belakang? Dia kata, ya Allah, dulu aku pernah dengar tentang kasih sayang engkau, tentang rahmat engkau, tentang belas kasihan engkau. Aku harap aku toleh belakang tu, moga-moga aku dapatlah rahmat juga. Manalah tahu kan, tolehlah belakang, manalah tahu kau nak bagi aku rahmat. Allah kata kepada 2 orang ni, kamu 2 orang pergi masuk dalam syurga. Dua-dua masuk syurga. Rahmat Allah, tuan-tuan. Ni Allah boleh bagi kepada siapa-siapa saja yang Allah kehendaki. Maka di dunia inilah tuan-tuan kita cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan duduknya kita dalam majlis ini Allah bagi kita rahmat, Allah bagi keampunan. Yang kedua, duduk majlis ilmu ni doanya makbul. Dalam hati tuan-tuan tak ada permintaan. Yang hadir pada malam ni boleh jadi sedang diuji dengan ujian, diharap ujiannya selesai, doalah. Ada yang sedang sakit, doalah minta sembuh. Yang sedang diuji dengan masalah hutang, doalah pada Allah, minta jalan. Sebab duduk majlis ilmu doanya mustajab. Malaikat ramai tolong aminkan. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang selalu duduk majlis ilmu ni, kita tak perasan pun sebenarnya banyak masalah yang Allah sudah selesaikan dalam hidup. Cuma kita saja tak perasan. Macam mana pula Ustaz? Tuan-tuan balik rumah tak ada apa-apa halangan sampai rumah. Macam-macam benda Allah sudah lapangkan. Kita tak perasan. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kita duduk kuliah pada malam ni melalui kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, karangan Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Cerita perihal tentang kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mati ini semua orang kena rasa. Saya, tuan-tuan, semua akan melalui satu keadaan yang namanya mati.
Tak boleh lari daripada kematian. Para ulama mengatakan bahawa kematian bukan hanya lenyap. Kematian itu bukanlah lenyapnya seseorang. Kematian itu bukannya tidak akan ada lagi kejadian setelah itu, tetapi kematian adalah terputus ataupun terpisah hubungan antara roh dan badan. Kita kena faham mati ini bukan benda yang lenyap. Sebab tu jangan sedih sangat tuan-tuan. Cuba pujuk kawan-kawan yang sedih. Mak meninggal, mak bukannya lenyap, mak bukannya padam, mak cuma berpindah ke alam seterusnya. Jadi tak sedihlah tuan-tuan. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu untung dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni cantik. Allah aturkan kita punya jenazah pun nak mati cara yang cantik tuan-tuan, ke bumi, baluk lawak-lawak letak dalam lubang kubur. Cuba tengok yang non-muslim, disebabkan tak kenal Allah, tak kenal Islam, berapa ramai yang jenazahnya dibakar. Dibakar tuan-tuan, hidup-hidup, bukan hidup-hidup, mana kata lepas mati tu tubuh tu segar lagi bakar. Yang non-muslim timbun kayu tinggi-tinggi letak jenazah. Letak jenazah isteri dia, jenazah mak dia sekali. Timbun kayu atas, tutup kayu semua, bakar. Keluarga tengok. Sakit tak mayat tuan-tuan? Sakit. Puncanya apa tuan-tuan? Sebab tak kenal Islam. Bayangkan tuan-tuan kalau dia masuk Islam, kan cantik itu. Baluk lawa-lawa. Sebelum baluk tu mandi tuan-tuan. Auratnya dijaga, jaga aurat. Kita mandi jenazah kan, aurat dijaga. Ni jatuhkan mandi tak ada, dia terus tanggalkan pakaian. Dijaga aurat. Mandi lawa-lawa pelan-pelan, siap pakai bedak lagi tuan-tuan, kapur barus. Letak lagi minyak wangi tuan-tuan. Pakai elok-elok tu. Dia punya awning tu kasih betul. Kapan lah tuan-tuan? Muncullah jenazah tu tak tiup fuh yang atas tu. Kalau dia tiup fuh, habis tuan-tuan semua lagi. Ni awning perempuan lah tuan-tuan, tudung. Lawa-lawa dibalut, jadi orang Islam. Disemayangkan pula, bawa pelan-pelan, dibacakan Quran, bacakan doa, bacakan Yasin, buat tahlil sebagainya, letak dalam kubur, diusung lawa-lawa dengan cermat. Siap bagi nasihat lagi, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Ni kerja talqin Pak Imam. Lawa kan cara kita pergi tuan-tuan. Cara Islam uruskan kematian. Ni. Tapi bayangkan orang yang tak kenal Islam, berapa ramai yang matinya dibakar. Tuan-tuan, kesian kita tengok. Dah dibakar tu, yang terbakar dulu pakaian, nampak dah aurat tu. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni jadi ulama kata mati itu bukan benda yang lenyap, tak payah risau. Kukuhkan keyakinan kita, mati bukan benda yang padam, bukan tak jumpa terus arwah mak, bukan tak jumpa terus arwah bapa. Cumanya arwah itu dia pergi dulu dan kita akan menyusul. Kita akan ikut. Mereka cuma berpindah ke alam seterusnya. Jadi sedih tu biarlah berpada-pada tuan-tuan. Ni kematian bukanlah tidak ada lagi kejadian setelah itu, kata ulama. Lepas mati bukannya kosong. Lepas mati Allah jadikan balik tubuh tu, masukkan balik rohnya. Elok balik. Kalau dia ahli syurga, elok boleh berjalan tuan-tuan. Dia alam sana. Alam sana. Dekat dunia kaki patah, dekat dunia lumpuh, alam sana elok lagi kalau dia ahli syurga. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia cacat, di alam sana elok lagi tuan-tuan. Jadi kematian itu bukanlah benda yang tidak ada kejadian setelah itu. Ada. Bukan benda yang padam, bukan benda yang lenyap kematian ni. Baik. Semua orang akan berpindah ke alam barzakh, tak kiralah dia mati Islam ke tak mati Islam. Yang mati kena bakar tadi itu tuan-tuan, abunya ditaburkan di sungai. Ustaz, dia tak ada kubur. Habis tu
Macam mana malaikat muka nakir nak tanya soalan dalam kubur? Dia mati campak di sungai abunya. Macam mana? Kubur alam barzakh. Tuan-tuan mati kok mana sekalipun, mati meletup, mati berkecai, mati dalam perut buaya sekalipun, celik mata dah berada di alam barzakh. Tetap jumpa malaikat munkar dan nakir. Ini kena faham. Manalah tahu anak kita tanya, mak, anti depan rumah meninggal, jenazahnya dibakar, letak dalam tabung tu, dia punya abu tu, buang kat sungai, kubur tak ada. Habis tu macam mana malaikat nak tanya, ma rabbuka? Takkan malaikat kena menyelam dalam sungai? Nak kena fahamkan anak kita. Mati itu cuma perantaraan nak balik ke negeri akhirat. Mati itu merupakan pintu nak masuk ke alam barzakh. Matilah meletup kena bom sekalipun, celik mata, nah muka nakir depan. Awak mati pakai kapan ke, mati pakai kot ke, mati pakai balut pakai sami ke sebagainya, celik mata, muka nakir tanya soalan yang sama, ma rabbuka? Ayo cakap Arab. Tuan-tuan, iyalah Arab lah tuan-tuan. Awak mati sebagai orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, muka nakir tanya soalan, ma rabbuka, bahasa Arab. Tak ada pula tuan-tuan pun, ayo saya tak ada belajar bahasa Arab lah. Tak ada tuan-tuan, boleh jawab. Alam sana automatik boleh cakap, boleh faham bahasa Arab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kena siapkan iman dan amal tu tuan-tuan. Ni Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi kematian itu adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan. Itulah namanya kematian. Berpisah seketika roh dengan badan. Roh dinaikkan ke langit. Kalau dia soleh, dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbuka pintu langit untuk dia. Kalau dia tak soleh tuan-tuan, terus campak dalam kubur. Naya dan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kesian. Bila masuk dalam kubur, dikembalikan semula roh. Roh akan dikembalikan semula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu keadaan. Mana kata mati ini terpisahnya roh daripada badan. Terpisah. Kita ni ada roh. Mata Allah Subhanahu Wa Taala ni semua ni pakaian je. Tangan ni tuan-tuan, ada yang kulit putih, ada yang kulitnya gelap. Ini semua pakaian. Allah tak tengok ni. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tak tengok rupa paras kamu dan amwal, harta benda kamu pun Allah tak tengok. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah tengok hati dan amalan kamu. Allah nak tengok yang itu. Handsome ke tak handsome ke, sama je tuan-tuan. Walaupun sekarang punya pepatah dalam radio kata, ingat, tak handsome tak apa, janji kaya. Itu radio. Tak handsome tak apa, janji kaya. Islam handsome tak pandang, kaya pun tak pandang. Rupa tak pandang, harta tak pandang. Ya Allah pandang hati kita. Ya Allah pandang amalan kita. Sebab tu bila tengok muka kat cermin tuan-tuan, tengok kat cermin, cantik juga aku ni, handsome juga aku ni, berpada-padalah tuan-tuan. Ini semua pinjaman daripada Allah. Bila-bila masa saja Allah boleh tarik rupa yang handsome, rupa yang kacak, yang cantik tu. Jangan jadi sombong. Hari ni orang sombong sebab dia rasa dia cantik. Oi, rambut aku ni lawa ni. Kalau warna pink lagi lawa. Tu tak pakai tudung perempuan. Mata Allah Subhanahu buka habis tudung. Sebab rasa cantik. Ni mata Allah. Semua tu pinjaman daripada Allah. Masuk kubur nanti habis kena makan ulat. Masuk kubur nanti yang badan sadar-sadar tu, kenyanglah ulat. Oi, besar daging tu, kenyang kita. Kenyang. Jadi kalau tak mau tubuh di mamah cacing, di mamah tanah, jadilah orangnya hafiz Quran. Orangnya hafiz Quran. Orangnya jaga Quran. Kalau dia jaga Quran, Quran jaga dia.
insya-Allah tubuhnya elok. Ataupun jadilah orang yang mati syahid. Mati syahid elok mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni nak bawa apa balik ke akhirat? Itu yang kita renungkan. Agak-agaklah tuan-tuan, kita ni masuk syurga Allah dengan apa? Adakah kita kata saya masuk syurga dengan semayang saya, dengan solat? Baik, cuba nilai semayang. Daripada mula takbir sampai salam, berapa kali kita ingat Allah, berapa kali ingat urusan dunia luar? Situ pun dah kurang dah. Belum dengar lagi bacaan dalam semayangnya, belum dengar lagi dia punya sebutan-sebutan pada rukunnya. Tolak situ dah tuan-tuan, pun tak jadi. Ataupun kita nak kata saya ni masuk syurga dengan Quran saya. Ada orang Quran pun tak baca. Yang boleh baca, nak tunggu khatam tu lambat. Boleh baca tapi tak khatam-khatam lagi sebab sibuk. Ada mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang usia sudah naik, Quran tak mau baca lagi. Macam mana nak kata saya dengan Quran dah masuk syurga? Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau suruh dia hafal lagu Hindustan, boleh ikut. Ditul pagal he. Dia boleh ikut tuan-tuan. Quran, sudah. Allah Rabbi. Ataupun kita kata saya ni kalau boleh syurga saya masuk syurga dengan sedekah kot, sedekah. Kadang sedekah pun tuan-tuan tak biasa. Tabung lalu depan mata buat tak nampak. Hari Jumaat tabung lalu tertidur. Orang cuik baru dialihkan, ada cuik alihkan pula tabung tu. Kadang ada orang tuan-tuan daripada rumah standby duit. Duit ni nak masuk tabung, simpan dalam poket. Pergilah surau, semayang kelebak-kelebuk, balik rumah, ada lagi duit dalam poket, lupa masuk tabung. Pun satu hal. Esok subuh pun sama, duit ni nak pergi surau, nak masuk dalam tabung, simpan duit dalam poket. Pergi surau, semayang, semua sebagainya, balik rumah, ada lagi duit dalam poket, lupa masuk tabung. Tak masuk-masuk. Lala duit tu beli rokok. Dan tu tak jadi apa. Lala duit tu beli benda lain. Pun tak jadi. Ataupun kita kata saya masuk syurga mungkin dengan kuliah kot, kuliah. Kadang dalam kuliah pun mengantuk. Macam mana tuan-tuan? Bila nilai semua balik amalan kita, dengan apakah kita nak masuk syurga, maka kita cuma nampak satu jalan, satu cahaya, dengan rahmat Allah. Selamat dengan rahmat je. Bawa pahala semayang, bawa pahala zakat, pahala sedekah, pahala duduk majlis ilmu, bawa semua. Allah tapi semua bagi rahmat, masuk syurga dengan rahmat. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Rabbi. Tuan-tuan, sebab ada manusia balik ke akhirat, Allah tanya ni baca Quran ni sebab apa? Saya baca Quran sebab engkau ya Allah. Nak kenal engkau ya Allah. Allah kata kadzibta, engkau dusta, engkau tipu. Awak baca Quran bukan sebab saya, tapi sebab awak nak digelar orang yang pandai baca Quran, nak dipanggil qari. Kamu dah dapatkan gelaran tu, maka orang ni dihumbankan wajahnya ke tanah, diheret masuk neraka. Ada orang Allah tanya, ni mati syahid ni pasal apa? Mati syahid. Saya mati syahid sebab engkau ya Allah, untuk agama. Allah kata kadzibta. Malaikat pun sokong benar ya Allah, dia tipu. Dia mati syahid bukan sebab engkau. Awak mati syahid bukan sebab Allah, tapi mati syahid sebab nak digelar seorang pendekar, seorang pahlawan, nak jasamu dikenang, nak nama sebagainya, nak pingat. Dapat dah kan gelaran tu, tak jadi apalah tuan-tuan, masuk diumban dalam neraka. Ni mata Allah. Ada orang yang belajar agama, Allah tanya, ni belajar agama ni sebab apa? Untuk engkau lah ya Allah, nak kenang kau. Allah kata kadzibta, tipu. Awak belajar agama bukan sebab saya. Awak belajar agama sebab awak nak digelar seorang yang alim, seorang yang pandai, nak digelar seorang yang hebat dalam bidang agama. Dah dapatkan gelaran tu, Allah humban dia ke tanah, humban dalam neraka. Tak jadi apa. Amal soleh tu tuan-tuan, tapi tak ditapi dengan
Iman yang sebenar-benarnya lillahi ta'ala. Ni mata Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu berpindah ke suatu keadaan ke keadaan yang lain. Jangan sedih dengan kematian orang tersayang. Pesan, mak bukan bagaimana pun. Arwah mak cuma pindah ke alam seterusnya. Nanti kita pun akan ikut suatu tempat ke tempat yang lain. Daripada alam dunia pindah ke alam akhirat. Daripada hidup di dunia pindah ke alam kubur. Lepas kubur alam mahsyar. Alam ni semua orang akan pergi. Cuma ada orang pergi dulu, ada orang pergi kemudian. Mati ni tak kira usia. Syarat untuk mati jangan tunggu tua, jangan tunggu pencen, jangan tunggu sakit. Syarat untuk mati adalah hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Itulah syarat nak mati. Depan saya ni semua hidup ni. Syarat matilah tu tuan-tuan. Ke ada yang dah mati belum tuan-tuan? Semuanya sedang hidup, syarat dah ada, tinggal nak mati je. Tak kira siapa. Jangan ingat kita yang muda tak mati, lambat mati. Jangan ingat yang tua akan mati cepat. Mata Allah. Ni boleh jadi tuan-tuan mati dulu, saya kemudian. Ataupun saya kemudian, tuan-tuan mati dulu. Sama tuan-tuan. Macam sama je Ustaz. Boleh jadi tuan-tuan mati dulu, saya kemudian. Ataupun boleh jadi saya kemudian, tuan-tuan mati dulu. Hakikatnya semua orang akan mati. Mata Allah Subhanahu wa taala. Bergurau saja tuan-tuan. Dan kematian adalah salah satu musibah yang paling besar. Kematian. Dia jadi musibah lah kalau mati tak sempat bawa apa-apa. Dia jadi satu musibah bila datang malaikat maut dalam keadaan semayang belum lagi, mandi wajib pun tak lagi. Ada orang begitu tuan. Malaikat maut datang dah. Malaikat maut sudah datang, hutang tak selesai lagi, Quran tak pandai baca lagi, puasa tak qada lagi. Datang malaikat maut, jadilah musibah yang besar. Mata Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan jadi musibah. Datang malaikat maut, okey dah, semua selesai. Saya tak ada hutang, saya tak ada masalah. Hablum minallah, saya cantik. Dengan manusia setakat ni tak ada, saya semua dah minta maaf, okey dah. Datang malaikat maut, selesai. Tak jadilah musibah. Mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Para ulama berkata, ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian, iaitu lalai menghadapi kematian. Benda yang paling dahsyat daripada kematian, sebelum tu apa dia? Lalai daripada buat persiapan untuk menghadapi mati. Itulah musibah yang paling besar dalam hidup. Tuan-tuan, hilang harta bukan musibah yang besar. Hilang anak bukan musibah yang besar. Musibah yang besar apabila hidup terus lalai-lalai, lupa buat persiapan, pejam celik, nampak malaikat maut. Ulama kata mati itu duduk di antara pejam dan celik. Boleh jadi tengah pejam dia datang, tengah celik dia datang. Tuan-tuan nak mana satu? Mati tengah pejam ke mati tengah celik? Entahlah Ustaz. Sama je tu, datang mati juga tuan-tuan. Mati itu duduk antara pejam dan celik. Berkelip tak tahu tuan-tuan, kali ini berkelip celik mata nampak Tuan Haji. Berkelip lagi tengok nampak isteri. Lala kelip celik nampak malaikat maut. Nampak malaikat maut tak sempat panggil isteri, tak sempat panggil Pak Haji. Meninggal terus. Mata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya cerita mati ni bukanlah saya ada pengalaman mati. Tuan-tuan jangan anggap ustaz cerita mati macam pernah rasa mati pula. Takkanlah saya nak rasa mati dulu baru saya cerita. Dah nama peringatan, perkongsian. Saya cuma ingat mengingati untuk diri saya juga tuan-tuan. Ni kan ada orang salah faham. Ustaz ni cerita mati. Macamlah dia dah rasa mati. Saya tak pernah rasa lagi. Kalau saya dah rasa, saya tak cerita kat tuan-tuan. Tak ada masa saya nak cerita. Mata Allah Subhanahu wa taala.
Kalau boleh cerita, memang tak mampu cerita lah. Yang sempat cerita Nabi cerita kat kita. Mati tu sakit, Nabi cerita. Sakit mati ni. Allah Rabbi, tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati, hidup balik boleh cerita tak apa. Ada satu kisah tuan-tuan. Saya kuliah di Ampang. Kuliah subuh, cerita pasal mati. Tengah-tengah ceramah pasal kematian, tuan pengurusi surau minta ustaz saya nak buat sedikit pengumuman. Saya pun bagilah mikrofon ni, dia pun ambil mikrofon. Pengurusi buat pengumuman, dia kata perhatian tentang kematian bendahari kita, Tuan Bendahari yang meninggal dunia tengah malam tadi. Jadi lepas subuh ni isteri dia WhatsApp balik, isteri dia telefon bagi tahu suami dia yang meninggal semalam tu pagi ni hidup balik. Hidup balik sebab doktor kata jantungnya cuma terhenti seketika. Jantung terhenti seketika. Bayangkan tuan-tuan. Jadi pengurusi kata, jadi mana-mana tuan-tuan yang dah sebarkan di grup WhatsApp tentang kematian Tuan Bendahari kita, tolong betulkan balik. Bagi tahu Bendahari hidup balik. Sudah saya duduk kat meja ni, kalau gelak kan tak patut pula tuan-tuan. Nak macam mana? Saya tunduk. Rezeki dia lah tuan-tuan. Memang ada berlaku kes jantung terhenti seketika. Doktor punya ilmu sampai situ aja. Doktor dia boleh cek darah kita, doktor boleh cek tenaga jantung kita, doktor boleh tengok darah kita mengalir tak mengalir. Itu kemahiran doktor. Tapi bila roh sudah pergi, doktor tak boleh cari mana pergi roh tadi ya. Doktor tak boleh cari. Pakailah teknologi apa sekalipun, X-ray ke apa, X-ray boleh nampak semua ni, paru-paru, tulang, rangka semua. Tapi roh pergi, doktor tak boleh cari mana roh tadi. Cuba doktor tolong cari roh tadi, tak jumpa tuan-tuan. Panggillah Doktor Ismadi sekalipun, dia tak jumpa roh tadi. Jadi kemahiran doktor sampai situ aja. Doktor tengok jantung tak bergerak, maka katalah dia matilah. Tiba-tiba subuh tu hidup, jantung dia jalan balik. Jantungnya berdubdak balik tuan-tuan. Bayangkan rezeki Tuan Bendahari tuan-tuan. Siapa sini Tuan Bendahari? Tak ada ya? Baik, jangan lagi risau tuan-tuan. Ni seram Tuan Bendahari. Dia punya pengganti dah seronok nak ganti dah tuan-tuan. Hidup balik alahai. Baru nak ganti. Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan rezeki. Kalau tuan-tuan nak macam tu, matilah hidup balik. Entahlah Ustaz, malah nak beritahu mati je lah. Agak-agak Tuan Bendahari tu lepas dapat nikmat hidup balik tuan-tuan, lepas dia sihat tu, agak-agak dia pergi masjid ke, pergi konsert Coldplay. Masjid lah tuan-tuan, rezeki. Cuma saya pesan kepada jemaah, kalau dah begitu kesnya berlaku, kalau boleh hati-hati. Mulalah kita dekat-dekat dengan kawan tu, tanya khabar, buat baik. Kadang-kadang Allah bagi nikmat sihat sekejap. Banyak berlaku, lama duduk hospital, lama duduk dalam wad, tiba-tiba sihat. Doktor pun terkejut, sihat, keluar. Allah bagi ruang sekejap je, boleh jadi. Bukan nak suruh doa begitu, tapi pengalaman banyak begitu. Sihat dah Pak Haji, sihat dah. Lama-lama begitulah tuan-tuan. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Mujurlah Tuan Bendahari itu tak ditanam lagi tuan-tuan. Cuba bayangkan dah ditanam, tiba-tiba kata hidup balik, jantung terhenti, tanam balik. Macam mana tuan-tuan? Ni aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu kuasa Allah boleh buat. Kalau kes jantung terhenti itu bukan mati tuan-tuan, tak mati. Janji Allah pasti matilah. Hidup balik pun hidup di alam dunia sana, alam barzakh. Ni mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Perkara yang lebih dahsyat daripada kematian, lalai dalam menghadapi kematian. Itu dia. Berpaling dan hanya sedikit mengingati mati.
serta meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan setelah mati. Itulah musibah yang paling berat, bala yang paling besar dalam hidup. Apabila mati, apa pun tak sempat buat. Bahkan pada kematian terdapat pesanan bagi pelajaran dan serta pelajaran bagi orang yang berfikir. Kita ada akal, kita fikirlah tuan-tuan. Orang dah mati, kita mesti mati. Tapi berapa ramai orang hari ini nampak orang mati, dalam hati kita tak rasa pun kita akan mati. Boleh lagi lupa, tinggal lagi semayang. Mata Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah persiapan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annal bahaima ta'lamu minal maut ma ta'lamuna ma akalta minha samina." Seandainya haiwan itu mengetahui mengenai kematian seperti yang kamu semua ketahui, maka kamu tidak akan makan lemaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah binatang tu tahu kematian seperti mana kita semua tahu kematian, agaknya binatang pun jadi tak sihat tuan-tuan. Binatang kalau tahu kematian dia pun jadi tak melalaikan diri dia. Tapi dia boleh lagi tuan-tuan kejar sana, kejar sini, cari makan sana. Sebab apa tuan-tuan? Allah bagi nikmat dia, dia tak ada akal, hanya ada nafsu. Azan dulu insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diceritakan bahawa ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui, dia lihat unta dia sudah mati. Unta dia sudah mati. Dan dia memuji-muji unta tersebut sambil berfikir apa yang berlaku kepada unta tu. Unta dia mati. Arab Badui ni duk tanya, kenapa unta aku tak bergerak? Kenapa kamu tak bangun? Unta, kenapa anggota tubuhmu tak bangun? Sedangkan tubuh kau elok lagi tubuh, sempurna lagi. Kenapa kau tak bangun? Apa yang berlaku kepada engkau wahai unta? Unta tak jawab, unta mati dah unta tu. Arab Badui tu tanya unta dia, apa yang jadi dengan kau ni unta? Elok lagi tubuh kau elok, tak ada cacat, darah apa tak ada. Kenapa kau tak bangun? Siapa yang menahan gerakan kamu? Siapakah yang akan bangkitkan kamu? Akhirnya Arab Badui tadi meninggalkan untanya yang telah mati sambil dia hairan memikirkan keadaan unta tersebut. Arab Badui ni mungkin tak faham istilah mati kot. Dia tengok binatang tak bergerak, dia pun pelik. Kenapa unta aku tak bergerak? Tubuh elok, bergeraknya tidak. Dah tak berfungsi, tinggal. Tu kematian tuan-tuan. Mata Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang pertama mati, siapa dia? Anak Nabi Adam lah. Anak Nabi Adam kan. Kisah Habil dan Qabil kan. Habil meninggal, mata Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia. Ketika mana mula-mula Nabi Adam alaihissalam nak bagi tahu kepada isterinya Sayyidatina Hawa tentang kematian pertama ni, anaknya yang mati namanya Habil. Maka Adam kata, wahai Hawa, anak kamu dah meninggal dunia. Anak laki kita dah meninggal. Hawa pun kata, meninggal? Meninggal tu apa? Meninggal tu apa? Hawa tak tahu. Sebelum ni mana ada mati tuan-tuan? Meninggal. Meninggal tu apa bang? Nabi Adam kata, meninggal dunia tu, anak tak bergerak. Anak kita dah tak boleh makan, anak kita dah tak boleh minum, anak kita tak boleh berdiri, anak tak boleh duduk, tak bergerak, diam. Itulah mati. Hawa bila dengar macam tu, Hawa menangis. Menangis tuan-tuan. Inilah tangisan pertama atas kematian seseorang yang pertama kali mati dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Dulu ketika mana Allah nak menciptakan anak-anak Adam, Allah Subhanahu Wa Taala nak menciptakan kita semua anak-anak Adam. Maka para malaikat bersoal kepada Allah, ya Allah, kalau kau ciptakan anak-anak Adam, ada cucu-cucu Adam,
nescaya bumi tak akan mampu menampung mereka. Bumi tak boleh menampung kalau anak Adam semua beranak pinak semua beranak. Bumi tak boleh menampung. Maka Allah kata, maka aku akan cipta sebuah kematian. Aku akan mencipta sebuah kematian. Malaikat tanya balik, ya Allah, kalau kau ciptakan kematian, manusia tak akan tenang. Manusia akan putus asa, manusia akan kecewa sebab adanya mati. Maka Allah kata, maka aku menciptakan sebuah harapan. Di sebalik kematian ada harapan. Apa dia? Kehidupan dalam syurga. Mati sebenarnya tak ada, awal-awalnya Allah yang ciptakan kematian. Cuba bayangkan kalau Allah tak ciptakan kematian. Umat daripada dulu sampai sekarang hidup lagi. Tuan-tuan nak jumpa Firaun, pergilah jumpa. Nak jumpa Namrud, ada lagi tuan-tuan. Silap-silap dialah paling famous buat konsert. Firaun, Namrud, ramai datang nanti tuan-tuan kalau dia buat konsert. Kalau tak ada kematian. Tapi mujurlah Allah adakan kematian. Bumi kita ni tak adalah penuh sangat. Sebab Allah adakan kematian. Malaikat tanya, kalau ada kematian, manusia takutlah, ya Allah. Allah kata, aku jadikan sebuah harapan. Di sebalik kematian adanya harapan. Harapan ini hanya dalam beriman kepada Allah. Orang beriman dia yakin lepas mati ni adanya kehidupan yang kekal abadi di dalam syurga, insya-Allah. Moga-moga yang hadir pada malam ni semuanya dimasukkan oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat buat amal sungguh-sungguh. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi. Bunyi dah, sikit lagi. Bila tuan-tuan duduk dalam syurga, ahli syurga bila duduk dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan tempat mereka dalam neraka yang sepatutnya tu tempat mereka. Ahli syurga bila duduk dalam syurga, Allah tunjuk, nampak tak neraka ni? Sepatutnya kalau kamu tak duduk syurga ni, inilah tempat kamu neraka. Ahli syurga bila tengok, oh inilah tempat saya sepatutnya dalam neraka, dia jadi bertambah syukur pada Allah sebab dia dah berjaya masuk syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tunjuk kepada ahli neraka. Dalam neraka, ahli neraka sedang disiksa, Allah tunjuk gambaran syurga dia. Kau nampak tak syurga ni? Sepatutnya kalau kau berjaya, ini syurga engkau, ini syurga engkau. Tapi kau gagal, kau duduk sini. Kau gagal, kau masuk sini. Kenapa Allah buat macam tu? Supaya ahli neraka bertambah menyesal. Menyesal, ya Allah, sepatutnya tu syurga aku. Tuan-tuan, Allah Rabbi. Jadi kita tak mau jadi menyesal macam tu. Di sinilah tuan-tuan buat amal sungguh-sungguh. Moga-moga Allah terima amal kita, insya-Allah. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.